Okay. Assalamualaikum everybody. Welcome. Selamat datang to the forum called Parent Help Parent. Forum that we organize every Sunday night. Yeah, it is a forum di mana parents come together to share their issues, grievances. It may not even be issues atau grievances. It may be just questions that selama ni ada dalam kepala but never had the time to ask. This is the platform where you ask those questions, dan yang akan respond will be members of the forum. Yeah, members of the forum yang terdiri daripada pelbagai jenis orang. Yeah, some of them, most of them are all parents also. Some of them orang bujang. We will appreciate the pendapat of the orang bujang also, because sometimes these orang bujang, they come from big families, so they know what their parents did. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudahlah. Tuan-tuan puan, if you don't want suara-suara tu keluar dalam recording, you maybe want to put those on silent mode. Mute, yeah. My cousin. All right, so this is a platform where you ask questions and you have all these parents responding to you, and that's the whole story about it. It's about parents help parents. We will always be around to facilitate. We will always be around to give our input. But most likely, we want to hear from everybody else's punya input dulu before we give our input. Yeah. For those of you yang belum berkenalan dengan kami, saya Rizal, ni Rohaya. Ya, Ayah. Saya panggil Rohaya, dia panggil Ayah. And if it's a big problem, you know, two of us getting to screen tu susah nampak is because I'm bigger than her, so kita nampak penuh screen kami tu. So, you want to say anything before we start? Okay, Assalamualaikum semua. Thank you for being here again malam ni. Hi Nan. Sorry, I gotta say hi to this is my best friend. Miss you so much. Di London. Kan Nana kan? Kan? Okay, we have an international group hari ini, ya. Yeah, We have alhamdulillah. Adila from Indonesia. Indonesia. We have Nana there from the UK. We have Angelia from Bukit Mentajam. Itu jauh tu. Yeay, tempat saya. Yeah, so we have quite an international group. Alhamdulillah. Yeah. And don't worry about Nana, dia pandai cakap bahasa Melayu. Boleh tak? Okay. Babe, boleh ke? Yeah. Dia pandai cakap. So no worries about it. Yeah, we're an international group today. So. Okay. Baik, okay. Again, terima kasih for being here. Okay, malam ni punya topik berkenaan dengan gadget. Okay. Tidak semestinya gadget sahaja, apa-apa saja benda yang berasaskan elektronik. TV ke, smartphone, tablet, iPad, you name it. Semuanya. Apa-apa yang sekarang ni ada skrin yang telah mengambil alih banyak benda kepada anak-anak kita ni, entertainmentnya semua pun dihalakan ke situ, free time-nya semua dihalakan ke situ. Jadi kita nak bincang macam mana kita nak kurangkan penggunaan, kita nak channelkan ke arah benda lain, ataupun kita nak apa orang kata cari alternatif supaya kita tak dapat banyak kesan sangatlah, sebab kita tahu kesan gadget ni banyak. Saya pasti tuan puan sendiri pun tahu akan hal ini, dan for some cases bila kita dengar isu-isu gadget ni menakutkan sebenarnya, sampai ada anak-anak yang ada masalah psikologi disebabkan gadget, sampai ke tahap tu. Ada yang buta, ada yang hilang fokus, yang memang bukan diri dia. So kita tak nak sampai ke tahap itu. Jadi kita nak buat sesuatu sekarang, kita nak share dengan semua orang di luar sana, berikan alternatif, berikan manfaat supaya kita boleh curb benda ni. Okay, kita nak bincang pasal solusi lah berkenaan dengan gadget. Okay, again parent punya forum ni, dia punya format macam tu. Parent akan berkongsi isu apa-apa yang dan berkenaan dengan topik pada malam ni, iaitu gadget. Kemudian parent-parent lain please masuk dan bagi solusi. Don't worry, kita tak akan judge you, kita tak akan tanya analisa anak you umur berapa, berninda dah lama ke belum, tak. You just come up with question, we give you list of solutions. Itu. Then you try it out sendiri. Then insyaAllah later
When you find it beneficial, do update us, do update other parents. Apa benda yang dah buat, bagaimana benda tu berkesan untuk you. So itu dia punya objektif. Okay, boleh clear semua? Boleh Thumbs up. kata thumbs up? Boleh tunjuk thumbs up untuk clear? Alright, cool. Alright, okay, Alhamdulillah. Good. Okay, baik. Kita boleh mulakan. InsyaAllah, siapakah parent yang nak mulakan dahulu? Ada apa-apa isu ke daripada diri sendiri, keluarga sendiri, ataupun isu mungkin kawan-kawan. Kita nampak sendiri benda tu sedang berlaku dan kita tak nak benda tu jadi kat family kita. Okay, ada si boleh kongsikan. Silakan. So let's start with one issue. Kan, silakan. What issues do you have or you've seen other children have with gadgets? Or your own family go through? Come on. Give us one. Okay. Ya, Adila, silakan. Bu Adila. I have a son. He's 10, going to be 11 this year. Dia kalau dapat gadget tu macam benda lain dah tak boleh buat. You know? It worries me because bila I take it away from him, dia macam tu lah, tak boleh nak buat apa-apa. Like my life is just dah tak ada life. I cannot function without gadget. Tapi as we all know, zaman pandemik ni, the kids needs to have all these things. Sekolah and all those things kan. And I've tried currently now I've used this app called apa namanya? Our Pack. I subscribe to it. Our Pack. I subscribe to it. Tapi masalahnya dia only work on phones and iPads or tablets. Okay. Laptop tak boleh. Okay. So bila kat sekolah, I notice dia online dengan cikgu, dengan sekolah, dengan kelas. Tapi bila dia ingat kita tak nampak, he will pandai go to another page kan, dengan YouTube dia, dengan segala game dia lah. And then also sekarang ni dah pandai nak dengar lagu during class. Right. So and at the same time they switch off lah kamera. So cikgu tak nampak kan. So I do my spot check lah. Once in a while I come out quietly, creeping out, do my spot check. Tengok apa dia buat. Bila I take it away from him, dia mengamuk lah, you know, at that age pula lagi kan. Mengamuk, tuara, and then dia everything goes down tau. Dia tak nak, dia punya concentration on kat sekolah pun macam suka hati dia je. Dia tak nak pasal dia marah, dia tengah marah. So phones taken away. Now dia pakai laptop aja, dia pakai iPad. Dulu dia pakai laptop, dia pakai iPad sebelah. Alasan dia, dengan iPad I can write it down nicely. Okay. Tapi bila dah melampau sangat, I have to take it away because I tak boleh control the one yang dalam laptop. Okay. With the iPad, I can control. I nombor 1, I shut down anything with anything that contains adult punya ni. Nombor 2, I shut down YouTube. Right. Because I find that even though YouTube is very is good, tapi budak-budak ni dia pandai. Dia pandai melencong kat tempat lain. Yeah, true. And it has come to a point where sambil dia play around and checking, some adult content comes out dengan latar belakang macam kartun. Yeah. Anime. Yes. Yeah. So it goes like with the Minecraft and all those things, Pokemon. Yeah. Tapi the cerita behind it is something else.
True. So one time I caught him there, tapi dia baru he actually accidentally tapped on it. He Right. doesn't know. Right. So coincidentally I was there and I saw and I said, I'm going to take this off you. So sekarang ni dia bising lah dia cakap dekat satu kelas dia, I'm banned from YouTube. Cikgu dia tanya, why you're banned from YouTube? Says, my mom banned me from YouTube because I said you cannot control yourself. Right. So All right, Adila, we more or less understand what you're going through right now. Ask us a question. What do you want? Yeah. So that how can I, if there's anyone who anyone here who could help me to fix this problem from on a laptop wise, I cannot control the laptop part. Now I have to take out the laptop and he has to use an iPad. And also another way of how can I get it into him that he has to be responsible. He knows he's responsible, but he's not doing it. I'm stuck with how to handle it, how to tell him. Pasal bila cakap aja pasal benda tu, dia sekejap aja lah. He will say, okay, no, do it this way. Lepas tu it will happen for maybe a day and that's it. Right. So, okay. Yeah, a way for me to get it to him that this is serious. Okay. All right. So just to be clear, Adila, there are two things that you want the forum to respond to you. Number one is how to manage the laptop wise. You've already downloaded a software for an app for the iPad and for the phone. Yes. So that you restrict the amount of time that he goes on the phone and the iPad. But the computer wise, you don't have any particular app to do that control part. Okay, that's one. Number two is how to speak to the child. Yeah, how to get it into to his mind that dah lah tu, be responsible, be an adult. No, don't say be adult. He's 10 years old, kan? be responsible in the usage, of the computer and so forth. Yeah, more or less. Yes. Yes. Alright. So tuan-tuan perempuan dah dengar Adila punya isu dia. Dia ada anak lelaki yang umurnya 10 tahun dan agak terpaut dengan gadget juga. Adila dah kontrol dari segi ada software yang dia dah download untuk iPad dengan phone tu untuk memastikan anak tu restricted lah masa dia dalam iPad dan phone, tetapi komputer dah masalah. Komputer dia masih free flow. Okay. Nombor dua ialah macam mana nak cakap dengan anak tu? How do you talk to the child untuk bagi letak dalam kepalanya bahawasanya kalau too much iPad, too much computer, it's bad for you, and how to be responsible. So tuan-tuan perempuan, sila respon kepada Adila. Silakan. Malu. Switch on the mic. Tak payah nampak muka pun tak apa. Janji dengar. Kami dengar anda. Silakan. Apa yang anda buat dengan anak anda? How do you make your children responsible in using the computer? Dalam masa yang sama, saya nak geng-geng technical macam Sayuti dengan Hakim, what software yang you would use to restrict people, especially when it comes to computer, kan? Kalau iPad dengan phone tu tak ada, dia punya soft apps dia. Tapi kalau komputer? So, tuan-tuan perempuan sila respond. Come on. Tadi Rizal tanya pasal software. I used to use one plugin for Chrome, Google Chrome. Orang Apple tak tahulah ada Google Chrome ke tak. Tapi dia ada satu plugin called Remote Desktop.
So basically you install in the plugin. Kalau you log into Google, we can monitor whatever he is watching from your phone lah. Tapi I use Android lah kan, bukan Apple punya, bukan iPhone ke apa. So bila tengok tu we can take control and stop whatever they are doing lah. So that particular plugin tu is you sort of hijack dia punya computer and you see what they're looking at that moment. Yes. Okay. Can you stop them from let's say dia tengah he went off the class, kan? Can you stop that whatever he's doing remotely with that software? You can take control and control that, tapi dia boleh macam there will be tug of war lah between you and the user depan komputer kan. Because last time my kids cuma tengok video dekat YouTube, so sometimes content tu kita tak boleh nak control. Kita dah all the adult setting and everything, tapi still dia keluar benda-benda yang pelik tu kan. So once in a while I akan buka dan tengok lah what they are watching. So if I think it is inappropriate, I send the command to shut down the application lah, tutup YouTube tu terus. So dia buka balik. So I take control tu balik. So dia jadi macam tu lah. Kalau I kat rumah, I pergi kat bilik, I cakap no more. So they know that I'm watching. And they know that I know what they are watching. Isu dia tu lah bila I outstation. This was like 3 or 4 years ago lah. Sekarang ni I cabut je komputer tu. Komputer tu dah tak pakai dah. Memang I pun dah tak ada dah. Malam kena return balik. Yes. Tapi you were saying because we are using Apple, but a lot of his school work is using Chrome, Google Chrome. Yeah. So dalam Chrome lagi terror daripada mak dia lah. You will be able to plug in. Yes, you will be able to plug in. If you ada Google So Chrome, where do I go in the Chrome? dalam Chrome Just ada type remote. Try cari Chrome remote apa kan? Tak ingat. never mind. So Yati will look for it and he'll put it on the chat box tu nanti. Okay. Yeah, that's great. Thanks. Ya tak ya pun Adila, it could be a way to say to your son that I'm watching. I know what you're looking at, and you could see it's more like a spot check kind of thing without you being there physically, but you know you're there. He knows you're there in that sense. Yes. Yes, I think that's also one way lah to let him know that we are watching. Dia tahu now dia tahu that I can go through the history. So bila I minta something, he says it's okay, mommy. You don't need to see my history. I know you're going to see the history. So error dia ni. Alright, okay. Let's open balik kepada forum. Tuan-tuan Muhammad. Satu lagi. Yes. Satu lagi dulu. Assalamualaikum Pak Adila. Dulu waktu dekat office lah, waktu tu pakai wifi kan. So ada router kan. Dulu ada juga masalah staff yang tengok benda-benda tak elok kan. So macam kita nak proof dekat dia kita dah boleh tangkap kan. So saya pergi sembang dengan TM bagi tahu dia bagi satu macam nombor router tu. Lepas tu buka kat router tu memang dia keluar list apa yang orang visit guna kita punya router tu. Tu pun satulah kalau nak ni. Okay. Thank you Dina. Just for Adila punya Adila is all the way from Indonesia, so bila Dina kata TM tu dia kata TM apa? Telekom Malaysia it's a one of the internet providers, Adila ya. Yes, I know. Alright, lain, come on, tuan-tuan perempuan, sila respon kepada Adila, help her out.
what would you say to if your son, 10-year-old son, is doing that? Yeah, you want your son to be responsible. How would you confront your son? What would you say? Macam mana nak communicate dengan dia? Macam mana nak communicate dengan dia? Exactly. Yeah. Silakan. Come on, respond. Okay, hi. Okay, Nan. Hi. What is Can the you hear topic? me? Okay. Yeah, Nana, go ahead. Okay, I'll speak English sebab dah lama tak cakap Melayu, so my Malay is not. Okay. It's okay, It's Nana. okay. Your Melayu is Penang Melayu, so we all don't understand. So go ahead. Go ahead. Talk Cakap in English. Adila faham. Yes. Yes. My older son is 9 years old, and yeah, he does love his gadgets and playing on the computer. And it got to a point where it was starting to become almost like an addiction. So I sat him down and we talked about what that means, that you have to be able to have self-control. It's like when you do other things in life, you don't just do it without, no stopping, no boundaries. You have to have self-control. You have to get to a point where you can tell yourself, right, I've played enough for today. I should be able to stop now. And so we talked about this. So we said, how much time do you think makes sense for you to have fun, but then you're not getting too addicted and you can stop? And we decided roughly 1 hour, and it's mostly on weekends. He doesn't play during the week. So we made a rule as well that sorry. So we said weekdays are for learning, reading and getting immersed in learning activities. And then weekends, you can enjoy yourself and you can have fun. So that then became something he looks forward to in the weekend. So he knows if I work hard during the week, I can relax in the weekends. I can have my 1 hour game on Saturday and Sunday. So that's one thing we do that helps. I don't know if that might be useful to anyone else. Thank you. I love that idea. Thank you, Nana. Actually, Okay. Actually, I have had that talk with him, and I've asked him, what can we do? What can we do about this thing? You're getting out of control. So, dia agree that he needs 2 days of during school days. Dia nak 2 hari, 3 hari of internet after school dengan kawan dia, nak main dengan kawan dia. So, and then he also said because Monday he has after school class, Tuesday dia ada agama class. So he said, I want Wednesday, Thursdays and Fridays especially. So I tanya dia, what do you, what happens if, what's the consequences, if you do something which is not wrong, which is not right. So dia kata, tulis sign semua. I will make sure that I will pray without being told. I will stop for food, and I will have my game time until 4 o'clock. 4:30 dia nak turun main dengan kawan-kawan kat bawah. So I said, okay, you tulis semua ni, sign sekali. So dia dah sign apa semua. That on the very first day, lepas tu dia kata, if I didn't do, kalau dia tak buat one of these things, like tak solat, tak itu, tak ini, then I should take a streak. So 1 streak means take away 1 day of his game day. Okay. On the very first day dah 3. So the whole week tak dapat main. Okay. How are you maintaining that? How are you maintaining? You said no means no, and there is a punishment, and you keep to that punishment. Have you been consistent in that? Yes, I have.
So the first time, for the first day tu, when he got his first streak, dia kata, okay lah, dia dengan aku, okay, I did something wrong. And then come second streak, come third streak. So I kata, how are we going to do this? I said, it's not mommy's rules, it's your rule. You are the one who wrote this. You yang agree to benda ni, bukan mommy yang cakap. So he seemed to feel that he can work his way in getting it from me. So bila I said I can't because I have to follow rules, I cakap, I'm following rules. So it's your decision, I ikut. Dia kata, bukan mami yang ni decide. So tak dapat seminggu, and then baru ni I took out, he had his play day, tapi bila I still have to remind him. I was slacking jugalah. So I had reminded him, and then bila remind dia dah buat lah, to throw tantrum dia apa semua. In the end, I shut it off and I took it all to my room. Sampai kawan telefon pasal ada meeting ni. So kawan dia kata, is he grounded again? Yes, he's grounded until he can control himself, I said. So dah banyak kali lah juga I told him, okay. You have to do this. Let's get Rohaya to respond to this. Yeah, Rohaya. Okay, Puan Adila, it seems that banyak juga yang Puan dah buat. That's a very good move for you. Talking to your child about this, getting him to agree on the agreement yang dia sendiri tulis, which is one good move. Okay, it's just that sekarang ni your concern is benda tu tak not really effective, I would say. Is it? Do you feel? Okay, now I would suggest two things. Number one is talk about it again with your son. Find a time yang masing-masing tenang. You tenang dan dia tenang, dan bukan waktu tengah main, maksudnya mungkin lepas main tablet ke, lepas main laptop ke, not that time. Maksudnya time yang mungkin malam sikit ke, waktu everybody macam tenang. So talk to him again about this. Number one, you tell him about your expectation macam mana. First, describe what's the problem, what's going on right now. We've been doing this, kita dah sign agreement apa semua, you keep on buat benda yang sama balik, and then it's not nice. So that is the problem. So you describe the problem. Number two, you tell him, now benda tu you yang agree, tapi you tak buat, and I don't like it. So right now, talk about your feelings pula towards that. What's happening right now? What's your feeling? Because kadang-kadang budak-budak ni, dia buat tu dia tak terlupa perasaan kita, apa kita rasa mengenai benda tu. So from your side, just tell him that you're feeling upset ke, atau you kecewa ke, apa-apa, just tell him, now that's my feeling, cakap kat dia. I understand also your feeling, cakap, I understand the temptation, perasaan you excited nak main, orang kata apa, bila tengah buat kelas ke apa ke, memang tertarik benda-benda yang macam tu, which I understand. At the same time, I know memang you memang orang yang capable, you orang yang responsible. So you give that to him. You have proven to me you have been responsible in other situations. Contoh ABCD. Ada tak dalam life seharian dia, Puan Adila, ada tak keadaan di mana dia memang, you rasa dia memang sangat responsible when it comes to that particular situation, kan? Dia memang responsible. Ada tak satu situation? Ada ya? Okay, ada buang sampah ke apa ke, whatever lah. Okay, so that situation you kaitkan dengan apa benda yang berlaku sekarang. Contohnya macam abang, you are a very responsible person. You remember tak you buat benda ni macam ni? I'm very proud. I memang sangat bangga dengan benda tu. I look up to your responsibility tu. Jadi benda yang sama you boleh buat untuk benda ni. You can apply in this particular situation. Okay, so you dah cakap you punya expectation, you dah acknowledge dia punya feeling, you dah bagi tahu dia punya feeling. Now cakap, then bagi tahu kat dia, now I am going to give you another chance. We are going to give it another chance to follow your rules again. This time we're going to do it betul-betul. Follow your rules. Now, if let's say rules tu jadi lagi benda ni, we are going to follow my rules. Then you start to come in with your rules pula.
write it down in a piece of paper sama juga and get him to sign it. And then yang paling bestnya sebab benda tu datang daripada Puan Adila, jadi bila dia select, Puan Adila ada hak lah untuk buat. Contohnya kalau nak simpan semua lah. Yeah. You know, even if it's mean you have to sacrifice one day of kelas ke, I don't know. But if it were me, memang I akan buat. Masa sebab I nak prove to him that I will do it, I'll do it. Macam I tak akan bagi, you know, chance untuk you, oh just because you ada kelas then I bagi chance kat you untuk guna, and then you pula senyap-senyap pergi jumpa kawan. That's the thing lah yang I don't want, so I memang tak akan bagi. Okay, secondly, what can help is maybe you could talk to the friends. Talk to the friends personally, you know, tell these friends what is the problem that's happening dengan you, dengan anak you and this computer thing ni, you know. Get the friend to you know, Be on your side. Be on your side tu secara subconsciously lah. Bagi tahu ke dia, tanya dia, okay, what do you think auntie can do about this? You know, is there anything that your mother do at home? You know, how is it? It's like macam cakap kawan-kawan kind of thing, you know. So and then okay, apa ni, abang, I need you to help. Can you help auntie with this tak? Can you talk to him about this? Because I have talked to him, it doesn't work. Maybe it's your, you know, you are the friend. Maybe he listens to you, you know. Can you please do? So you pass that responsibility to kawan dia. Dan kawan dia pula memang selalu berada dengan dia kan. Kot lah dia nak dengar sebab datang daripada orang lain. Sebab selama ni datang daripada mulut you. You know, we as mothers ni kan dengan anak-anak kan. Dia memang kadang-kadang tu macam cakap lah dia. Apa nak? Selit-selit tu lari macam tu je kan. So dengan kawan-kawan mungkin lah. Kalau kawan satu, and then maybe other parties. Macam maybe the father or the brother, anyone yang dia look up to. Find someone yang dia look up to. Maybe the uncle ke. You have a friend of yours yang really, yang dia boleh cakap to that person, maybe boleh minta tolong that person. Okay, right. And then yeah, that's it. So from my side, that's 2 suggestions for now. That part, Adila, based on our experience at home, how I watch when Rohaya deals with the kids, and she says how she feels about something. Yeah. If you see the kids punya respond, I mean our kids punya respond to it, it's like, oh, I didn't know that. You know, that kind of feel, I didn't know that. And it touches them for our elders especially. It touches us so much that I didn't know that I hurt you. Dia macam tu tau. She feels that way. She feels that way. So probably, you know, we've always talked. I mean, you always talked about your son and how he feels about things, and how this thing is damaging about him and stuff like that. You've done that. Yeah. So how about going the other way around now? How you feel about it? Yeah. It's not a nagging kind of thing. It's more of a heart to heart kind of thing. You know, this is my heart. I'm putting my heart on my sleeve, and I'm telling you how I feel about this. And it's in that sense. Yeah. It's hurting me in that sense. And you say it as a mother to a son, which you've never said. I'm sure you've never done this before. Yeah. So it is very much a personal thing. It's very much an intimate thing that he starts to feel for you. Okay. So he'll probably be doing it because he doesn't want to hurt the mom anymore. He'll be going on that motivation pula. Yeah. It's not about putting him on a guilt road kind of thing. Tak. Kita bukan nak jadikan dia it is because of you mama rasa macam ni. Tak. It's not that. Yeah, it's about you putting your heart on your sleeve and you just saying it out. You know how you feel. If you wanna, if tears come out at the one time, fine. Tears come out at the one time because you want to be sincere in telling this your son how you feel about it. Yeah. From my experience, looking at how Rohaya deals with the kids and how the kids respond to her because of that, it's a big wow for me. You know? It's a big wow for me. Sebabnya satu kan, anak-anak ni no matter lah dia buat perangai macam mana pun yang kita rasa macam jahatnya macam tu, kadang-kadang sampai terkeluar perkataan tu kan, tapi sebenarnya dalam hati dia tak tahu, dia ibu bapa ni adalah orang yang paling dia sayang. Walau macam mana dia buat perangai pun, there's this, you know, is fitrah yang tu yang memang Allah bagi, kasih sayang dalam hati tu akan ada. Cumanya kita ni nak kena tick butang yang betul, nak kena, you know, switch butang yang betul lah. Kenalah, jadilah. So saya suggest Puan Anita masa ada meeting intimate tu, ubah cara. Jangan guna cara yang sama Puan Adila guna sebelum ni. Contohnya macam kalau bila bersembang dengan dia kan,
satu dua perkataan lepas tu dah start nagging. Dia macam jadi macam nak beletih, jadi macam nak marah, jadi macam nak order, jadi macam nak bagi maklumat banyak-banyak, you know it's wrong macam ni, what's the kesan and whatnot. Tak. Tukar habis cara. You know, if selama ni you bercakap dengan berdiri, this time around you ajak dia duduk. You know, if selama ni you macam bising, tona you tinggi, kali ni you turunkan. You know, really go heart to heart kind of thing. So when he notice something is different, then he know this is very serious. You know, so that okay, insyaAllah. That's from us. Ada tuan-tuan perempuan lain. Thank you. Welcome. Tuan-tuan perempuan yang lain, sila bagi alternatif. You know, orang bila dia ada masalah, dia rasa dia tak ada pilihan sangat. Pilihan dia mungkin 1, 2, 3. Kerja kita dalam forum ni adalah membantu ibu bapa itu dengan memberi lebih banyak pilihan supaya dia boleh pilih. Ya. So tuan-tuan perempuan, sekiranya anda ada teknik masing-masing, sila cerita dengan Adilah. Nak tambah? Ya, Adilah mai daripada Indonesia. Come on. Alright, Adilah. At this moment, yes, sorry. Ya, Kak Ita. Yeah, congratulations, Dila. You're the best mother of the world. Allahu Because Akbar. you really Allahu Akbar. put effort to make sure your boy, is it a boy? Yes. Boy? Yes. Your boy di jalan yang lurus supaya dia tak pergi off track, kan? So of course you love him so much, and as Ayah said, of course he love you too. Okay. Cumanya sekarang ni kita macam environment kita dah tak dapat dielakkan, menjadikan gadget is some keperluan dah. You know, betul. almost every children, babies pun dah ada gadget. You know, jadi dulu my time, my children tak ada benda ni, my cucu lah sekarang ni. You see? Jadi ceritanya, I think you have done your best. Kalau kita ikut teori Maslow, the physical need, the safety need, the love, everything dah bagi. Maybe you need to tingkatkan dia punya esteem, self-esteem dia. Macam yang Ayah kata, you give your love, tapi ada kadang-kadang kita terlebih bagi. Dengan bagi dia gadget, bagi dia laptop, bagi dia iPad, kita rasa kita dah bagi dia love tau. Tetapi kita mungkin tersalah langkah sikit lah, sorry to say, tersalah langkah sikit sebab dia dah 10 tahun tau, dah 10 tahun. And all his friends dah ada benda tu. Anywhere in the world pun memang perlukan gadget, okay? Cuma sekarang nak tarik balik tu, you have to seperti main layang-layang. Seperti menarik rambut dalam tepung. You cannot be hard to him. At that age 10 tahun, dia dah tak lama lagi dia balik tau. So your extra love tu mesti betul-betul touch his heart. And it's not easy. It's not easy sebab challenges yang you dah buat dah the best, you dah ada benda-bendanya. Cuma seperti Ayah kata, mungkin teknik tu mesti deep touching his heart. Maybe katalah ada exam ke, ada test ke, dan dia drop something like that lah. Okay, you find the best time. Maybe ada 3-4 masa yang very best. Masa sebelum tidur, masa sakit, masa dalam kereta, masa makan. And it's talk about him alone, kan? Pasti Ayah kata jangan usik bab tu dulu. Just talk to be, just pandang mata ni, you nak tunjukkan you sayang dia. Just be interested in whatever he's doing, kan? Then maybe sebelum kalau ada terjadi benda-benda yang menyebabkan dia sedih ataupun dia kesal, then only you masuk. Let us look back with our agreement, kan? And maybe kena buat dia punya what I call it PM 168 adalah time management 168. 24 times 7 is 168. Okay, supaya dia just jot down apa yang dia buat supaya you bagi markah. Bagi macam you highlight, wow, amazing, you did your solat, you did your mengaji, and you have dia kurangkan you punya gadget time. Dan you tengok dia punya whole sheet tu, dia berubah, bila dia berubah tu you akan nampak dia punya improvement. Dan bila you nampak improvement dia tu, you puji perbuatan yang baik dia tu. Maksudnya amazing, you dah berapa kali dah you manage to atasi benda ni, dan you puji dia. So kalau teknik Nabi yang Kak Ita belajar,
Puji perbuatan dia. Perbuatan baik dia tu. Maksudnya jangan cerita pasal jangan marah dia. Tak, anak 10 tahun tak boleh marah seperti kita dulu, zaman dulu. Zaman sekarang apatah lagi circles of friends dia macam memang the have punya orang, contohlah kan. Dia okay. So kita punya pujian tu perbuatan baik dia, that's great. Today you did your solat first, you did your mengaji, then you played your game. Okay, good. And then you ikut time. Puji perbuatan baik walaupun sekecil. Secondly, puji dengan keluarga. Adik-beradik ke, keluarga ke, dia punya siblings or dia punya atuk nenek ke, just puji. Wow, hari ni abang very good. He did his homework first before anything lah. Okay, puji serta-merta tau, don't wait. Setengah dia hot ke, setengah dia excited, puji serta-merta. And then puji berulang kali. You did it yesterday, so you can do it better now. Macam tu lah, lebih kurang. Alright, And thank you, then, Kita. one more thing is to distract his attention, cari dia punya minat yang lain. You have to find his interest yang lain. Now it's difficult. Now, even Mak Un Tadika, susah ibu pun nak cari interest anak sebab all is on gadget. Yes. Susah sama kinesthetic or linguistic or interpersonal or intrapersonal or naturalist. Kalau boleh Adila, bring him to the outside world. Supaya go outing, go excursion, go camping, go something like that. Do cooking, do cooking, do gardening. Cari, I don't know, something. Find alternatives maksudnya Kak Ita, betul? Yeah. Yes. Right. Thank you Kak Ita. I hope thank you very much. Thank you. It's about creating alternatives. Yeah, I like the one when Kak Ita was saying, you find points things that he does which was good. Yeah, contohnya kan kita guna iPhone, iPad every Monday usually. iPhone, iPad will tell us how we have decreased our usage for the week atau increase our usage of the week. So how about telling him, every Monday we'll check our iPad and iPhone. If it shows an increase, if it shows a decrease, then you've certain points for you. For the certain points, there will be a certain reward later on. The reward can be just like ice cream for the day, contohnya, So it's like let's have a competition who can get to decrease time on iPad and phone, contohnya. Yeah, because Mac punya products will show every Monday morning. I usually get it. I set it up, in fact, to ensure that there will be a decrease. All right, Adila, you have a lot of opinions coming to you. In fact, on the chat box pun, you have Hakim and you have also Sayuti giving you links yang berkaitan yang boleh tengok. Yeah, links that could help block a lot of things. Yeah. So Adila, terima kasih. We'll move on to other people. Yeah, Adila? Yes, please. Alright, okay. Thank you very much. Baik, tuan-tuan dan puan, balik kepada anda, members of the forum. Sekiranya anda ada soalan atau permasalahan yang anda nak cerita kepada forum ni, yang sebaik-baiknya lah kita kaitkan kepada gadget. Sekiranya tidak ada kaitan dengan gadget langsung pun tak apa. Boleh cerita. Kerana ini adalah forum anda, di mana anda mencari pertolongan dan kami sebagai ibu bapa di sini membantu. So, silakan. Rizal. Ya, saya. Silakan. Hazrul. Rizal, ada nampak Liza angkat tangan. Siapa? Oh, ya. Silakan. Lisa. Thank you. Actually, I nak share because hari tu, bukan hari tu, this one happened before PKP lah kan. My son pun 9 years old, dia macam belum addicted lagi, tapi dia bila dah dapat gadget tu dia macam susah. Bila I suruh dia buat something, dia tak nak buat. So I minta pandangan my friend yang ada background education lah kan, pasal kids macam mana nak handle the kids, semua nak cakap. So my friend cakap, you bawa dia keluar pergi outing, you keluar berdua je dengan dia. So I pun buat, I keluar berdua dengan dia, I pergi kedai stationery sebab dia atau dia suka melukis. So I cakap kat dia, you can choose whatever you want, I beli untuk you. Oh, dia beli macam-macam, happy lah dia kan dapat beli tu, beli ni. Lepas tu I duduk dalam kereta dengan dia, I cakap, so
best tak apa you nak buat dengan barang-barang you beli ni. Borak-borak. Then I'm selitkan sikit apa I nak dia buat. Apa I nak dia buat lah. Apa yang buat I happy juga. I buat dia happy, so I nak dia buat something yang I buat happy juga. So I cakap, you kurangkan ni, buat benda ni, buat benda tu, buat benda ni. Dia cakap, oh okay, boleh. Oh, so maksud dia tengah happy kan, so boleh, I boleh buat, so dia macam, so memang dia buat, betul-betul, seriously dia buat. Dia kurangkan main gadget. I cakap, you boleh main on Saturday and Sunday je. Dia tu, okay boleh. Sebab dia dah dapat apa yang dia nak, so I pun dapat apa yang I nak juga. Macam tu. Win-win situation lah, konon macam tu lah, lebih kurang kan. Okay, that's all. Thank you very much. Thank you very much, Poniza. Very good. Yeah. Dia pandai cari timing tu. Adalah, the timing part ya. Timing part dia. Waktu kesononya, ada you selitkan your message. Pandai. It works. Actually, it works. Masa yang he came up with his own reasoning dia tu kan. Actually, awal tu dah kena marah. But then I found a time that we sat down and talk about it. We were calm and talk. That's how he came up with his own agreement. Tapi it always bila kita bercakap dia okay. Masa dia calm dia okay. Tapi it doesn't last long. Itu yang it doesn't last long. Well, so that's why I'm trying to figure out how can I get him to really, digest what he said. Well, Rohaya punya strategy then, his plan didn't work. Now it's your plan. It's your plan. Do try the link tu, link yang saya kata tadi pasal responsibility tu kan, situations lain yang dia ada responsibility ciri-ciri tu, kaitkan dengan this one. Do try that one. Okay. Alright, tuan-tuan perempuan, again, kita open kepada forum. Sekiranya anda ada permasalahan yang anda nak kongsikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu perkara nak tanya, nak diajak sorry. Discusskan. Tapi dia tak berkaitan dengan gadget lah. Okay. Apa yang boleh kita buat? Contoh, kita parents dekat rumah, of course kita akan sampaikan kepada anak-anak kita perkataan-perkataan yang syariah compliance lah. Yang baik-baik lah kan. Jadi by the time anak-anak tu dah mula expose pada kawan-kawan kan. Kawan-kawan bapak dia ke kawan-kawan dia? Ya? Kawan-kawan bapak dia ke kawan-kawan dia yang buat tu? Sekejap. Kat mana tadi? Okay. So bila saya ada notice dengar salah seorang daripada anak-anak saya ni perkataan-perkataan yang contoh WTF. Okay. So saya tanya, awak ni dapat dengar perkataan ni dari mana? Kawan kita ada. Okay. So saya dia baca ni. Saya pun jelaskan lah cara bahasa supaya dia pun boleh faham. Tapi tak tahulah sejauh mana dia faham kan. So saya beritahu, okay, perkataan tu tak boleh. Itu salah sebenarnya. So sekarang ni awak tak tahu, tak apa. Tapi ayah bagi tahu itu salah. Kalau orang dengar, orang marah. Then dia Allah pun marah. Lepas tu benda-benda macam tu lah saya sampaikan. Tinggal lagi saya tak tahu sejauh mana benda tu mampu mempasakkan kepada anak bahawa perkataan tu salah sebenarnya. Sebab dia lah tu. So macam mana apa alternatif yang kita boleh yang kita ada untuk nak untuk isu-isu macam ni. Okay, terima kasih Syawal. Okay, ibu bapa sekalian, adakah solusinya? Sila senaraikan kalau ada. Siapa nak bagi? Ya, anak-anak dia belajar perkataan-perkataan yang menarik bukan daripada bapa dia atau mak dia. Mungkin daripada TV, pengaruh mungkin daripada luar lah ya, pengaruh daripada luar kiranya. Yeah, so that's things are beyond your control, tapi keluar daripada anak tu kan. Okay, so what do you do? Apa yang tuan-tuan perempuan buat? Kalau anak saya most of the words dia belajar daripada YouTube. Ya. Dan dia suka tengok channel review yang game, yang Minecraft and everything. So every time kalau saya dengar dia cakap, saya akan tegur on the spot lah macam Syawal cakap tu. Explain dia is a bad word.
I don't want to hear it again. Tapi dalam hati saya tahu dia mungkin akan guna lagi perkataan tu. Kita pun pernah jadi budak-budak. Kita pun waktu kita kecil tu kita pernah mencarut depan mak bapak kita tak mencarut lah kan, tapi belakang kita mencarut. And in the end ni waktu bila di sekolah duk asrama kita tengok budak-budak ada yang nakal, ada yang kaki seokok, kaki ponteng. In the end bila dia dewasa diorang akan jadi manusia juga. Setakat ni kawan-kawan saya yang mana yang nakal-nakal semua jadi orang jugalah akhirnya. Tak ada yang Alhamdulillah lah. So I have this faith that as a parents yang mana within our control kita bagi tahu. Kalau saya dengar saya tegur. Saya bagi tahu this is wrong, do not do it again. Tapi kalau dia nak buat belakang kita tak terpasak dalam hati kita, kita doakan aja. Kita doakan aja. InsyaAllah nanti dia akan sedar sendirilah. Bila dia dah besar, dia anak sendiri, fahamlah dia. Macam kita lah juga kan. Thank you, Sagiti. Terima kasih. Can I say something? Oh, yes. Somebody else? Ya, Adila, kira. Go ahead. Oh, boleh dah. Okay. Anak saya pun macam tu juga, yalah. Semua orang belajar through friends, YouTube kan. At one time, they talk among each other lah, dia dengan kakak dia yang yang slang-slang ni kan. What the So dah banyak kali dah cakap, it's wrong. Kenapa kena buat cakap ni? So tak berhenti juga. So in the end, I went to their level. I talked to them. I dropped things off. I said, "Sup, man? Sup. What do you want? What the all the way lah yang macam ni." Sampai when I talk like that, they just tell me, "Mommy, stop. Please, mommy, don't. I'm sorry. So that's one way that helped me, my kids to stop. Once in a while masih jugalah dengar. Seperti kadang-kadang dia main dengan kawan-kawan dia, So baru ni ada kawan cakap dia main, kawan tu hantar message kat dia. Lepas tu the 4-letter word was berkali-kali tau. The 4-letter word, and then you're a bitch, you're a this, you're that. So alhamdulillah, my son came up to us and said, "Mommy, what is he doing? I don't even know him. Why is he writing to me? Why is he typing benda macam ni?" Right. So I said, okay. The good thing is dia tahu benda tu tak elok. Betul. And certain things bila dia dengar kawan-kawan dia cakap, dia akan cakap dengan I, tapi dia kata, budak ni dia cakap benda S word tu. Saya tanya, apa benda? What's the S word? That S word lah, I cannot say. Apa dia? So I kata, to dengan mami, you kena cakap. You can tell me. I just need to know. Oh, the stupid word. The word stupid. I said, okay. So you tahu benda tu tak elok. Pasal I selalu cakap dekat dia, kalau you tak nak orang cakap dengan you tak nak orang cakap kat you macam tu, so you jangan cakap dengan orang macam tu. Right. So you tak nak mami cakap dengan you macam tu, then you don't say things like this kat rumah atau kat mana-mana. Very good. Thank you, Adila. Thank you very much. Thank you. Syawal, dapat beberapa idea tu ya. Saja bagi pandangan dia. Okay, sekejap. Kita dulu. Syawal, remember kita pernah belajar scratch the mind, ya. Kita rosak CD dia, ya. Kita ambil paku, kita scratch CD tu tak boleh guna, kita guna CD baru kan. So the next time benda yang pernah kami buat dengan Umar, Umar kadang-kadang dia dia sampai je ujung tu tak sempat habis. So we will say what do confused dia, which he will tend to forget. So waktu dia muka confused tu, apa, waktu dia muka confused tu, we don't say those words. So when they're in that confused state, you put in your new CD. Cepat-cepat masukkan CD baru tu. Ya.
So you confuse the word, dia what the do what the word do what up down what. So dia muka confused. Waktu dia confused lah, you bring in your new CD. Always remember, bila kita masukkan CD baru tu, benda yang kita nak dia jadi, benda yang nak kita buat, pasak dalam kepala dia, kita cakap, we don't say those words. We say nice words. We say Allah words. You change your tone of voice, you change your face. You masukkan CD baru tu. So pastikan dia muka confused, Syawal, cepat-cepat masuk CD baru. Boleh? Alright. Dina. Kendalikan dia lah. Kendalikan dia. Ya, kelirukan dia. Yes. Ya, siapa tadi? Dina nak cakap? Ni pernah jadi Kak Ryan tahun lepas, umur dia 4 tahun masa tu, and then dia dengar somewhere perkataan khinzir. Lepas tu tiba-tiba dia cakap perkataan tu lah kat depan kami kan. And then first yang kami buat, kita tak tahu, dia tahu tak apa maksud tu, mak coach kan, macam tu lah kan. So what do you mean kan. Jadi pada masa tu dia tanya, dia kata dia tak tahu apa benda tu. So what I did was terus buka YouTube, cari satu video yang tunjuk khinzir tu dalam the ugliest punya kan, ni, lepas tu tunjuk kat dia, ini dia khinzir. Tu, ini dia babi yang Raya sebut tadi. Okey tak sebut ni? Lepas tu, sampai hari ni alhamdulillah dia tak sebut. Every time orang lain sebut, dia akan, tak baik kan, ni kan kotor kan. Tahu pun kotor. Kan, okey. Second, tadi apa ni Syawal ada sebut apa ni perkataan Allah marah. Saya nak point out. Dina telah freeze. Sebentar ya Syawal. Saya belajar daripada Dr. Siti Ujila. Ada. Okey. Okey, boleh dengar. Okey. Ini apa yang saya belajar dalam apa ni Allah dalam hati anakku, program Dr. Ujila. Dia cerita dan make sense lah dengan NLP yang kita belajar. Dia kata never say Allah marah, nanti Allah potong tangan, nanti Allah macam bila kita asyik sebut benda yang macam tu, kita akan anchor kepada anak seolah-olah Allah ni tak ada kerja lain. Kerja dia nak marah, kerja dia nak hukum, kerja dia that kind of things. Kan, yang membuatkan lama-lama dia akan rasa itu sebagai pain dan dia akan move away, which is not good. Kan? Jadi kita nak, bila kita nak cerita, kata kita marah dan kita tak suka, just sebut saja. Nanti bagi tahu ayah marah, ayah tak suka. Bila cerita pasal Allah, sebut pasal Allah sayang and that kinds of thing. Bila dia sebut benda elok, sebut bila Raya sebut benda elok, Allah sayang. Bila Allah sayang, Allah bagi aiskrim banyak-banyak. Sebut that kinds of thing lah. Okay. Terima kasih Syawal. Terima kasih. Thank you Dina. Macam reverse psychology tu. Saya hanya nak tanya lagi sekali sebab soalan pada dekat Dina. Okey, kalau macam misal kata kita balancekan benda tu, ada waktu memang kita ceritakan tentang rahmannya Allah, Allah Tuhan pemberi, kita hidup semua rezeki Allah bagi, tengok orang tu dapat makan semua. Dan dalam masa yang sama kita perkenalkan juga yang sifat-sifat, contoh buat salah Allah marah tu maksudnya belum sesuai lagi untuk umur-umur macam tu. Ini saya nak tanyalah. Dapat ke soalan saya? Okey dapat Syawal. Okey, bagi Kak Dina waktu umur dia dia macam span tu, dia belum lagi capable nak learn, dia masih lagi hanya serap apa saja yang ada dekat sekitar dia kan. Kita kata sampai 6-7 tahun macam tu kan, sebelum kognitif punya ni datang. Jangan sebut lagi lah yang Allah marah, nanti Allah potong tangan, Allah nanti lidah Allah ambil balik. Tak payah sebut benda-benda macam tu dulu. Bila dia dah boleh belajar sesuatu, then kita gunakan ayat yang paling macam mana ya, kita gunakan perkataan, kita awasi perkataan yang kita guna bila nak sebut pasal Allah hukum ni kan. Contoh macam ni, Allah bila kita buat baik, Allah pandang kita. Bila Allah pandang kita, kita selalulah nanti kita dapat aiskrim contoh kan. Tapi kalau Allah tak pandang kita, nanti tak dapat aiskrim. Benda yang jangan yang terlalu macam harsh sangat, macam teruk sangat, belum lagi. Biar nanti dia dah balik, waktu tu okey, kita dosa dia pun dia dah tanggung, dan kita kena terangkanlah pada masa tu.
That's my opinion. Okay. Terima kasih. Thank you very much, Lina. Thank you, Karina. Yang lain nak tambah lagi? Bantu Syawal tu. Nak tambah sikit, Sifu? Silakan. Okey. Berdasarkan pengalaman lah kan. Saya dibesarkan orang tua saya lah kan. Ayah kira kalau parents saya biasanya setiap kawan yang saya kawan, dia bukan berkawan, maksudnya mak dengan ayah saya akan berkawan dengan ibu ayahnya sekali. Secara tak langsung kita kawan-kawan kita kalau nak buat sesuatu pada kita, dia akan jatuh malu pada kalau nak buat sesuatu, tahu sebab apa? Mak ayah kita pun kenal. Dia walaupun dia akan nasihatkan anak-anak kawan-kawan kita, dan secara tak langsung dia rapat dengan mak bapak dia orang supaya kalau apa-apa dia orang boleh direct dengan mak bapak dia orang. Secara tak langsung. Itu pun salah satu cara jugalah. Jadi kita pun kita tahu sejauh mana kawan dia anak-anak ini berkawan secara tak langsung. Dengan cara macam tu. Jadi membiarkan dia orang berkawan, kita tidak biarkan begitu saja. Kita kenal juga ibu bapa jadi secara langsung. Betul. Itu salah satu. Terima kasih Rabi. Ya, Raya nak tambah? Syawal, Kak Ita tambah dua benda. Sorry. Siapa-siapa? Kejap Kak Ita, kejap. Ya, Raya. Okey, Syawal, Kak Ita tambah dua benda. Okey, nombor satu, macam tadi Tuan Sayuti cakap kan, benda ni out of control. Yang berlaku di luar ni kita tak boleh nak kawal benda tu. Jadi yang boleh kita kawal hanya dalam rumah tangga kita saja. Jadi cakap pada anak, apa yang berlaku di luar, itu di luar. Jangan bawa masuk dalam rumah. Dalam rumah ni ada peraturan, perkataan tu memang tak boleh digunakan langsung. Itu you kena state rules dalam rumah you, apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Jadi bila you dalam rumah ni, perkataan-perkataan ni semua tak digunakan langsung. Okey, nombor dua, faham kadang-kadang dia ataupun dia suka-suka dia marah ke, atau minta dia tukar perkataan tu kepada perkataan lain. Adakah alternatif perkataan lain? Contohnya kita orang Islam kan boleh guna perkataan ya subhanallah ke kalau kita marah, Allahu akbar, masya-Allah, astagfirullahalazim. Perkataan-perkataan yang macam tu. Jadi ambil alternatif perkataan yang lain. Lepas tu lagi satu, anak yang dah besar sikit. Contoh bila anak-anak ni dah ada duit poket contoh boleh adakan satu tabung di rumah. Setiap kali sebut perkataan tu masuk sekupang ke dua kupang ke dalam tabung tu. So kita ambil duit sekolah dia. Maksud kita cut dia punya allowance masuk dalam tabung tu. Contoh. Itu termasuk kalau kita juga cakap tau. Kalau kita pun cakap, kita masuk duit besar sikit. Okey. Untuk nak menunjukkan kepada anak ni, bukan you je. Kalau ayah cakap benda yang tak elok pun ayah pun kena masukkan dalam tu. So dia mengajar responsibility. Dia mengajar ayah pun buat benda yang sama. Gitulah. Ada kan orang kata apa, bukan hukuman lah, nak kata dia punya cara kita nak alih benda tu kepada sesuatu yang bermanfaat. Okey. Saya tambah sikit Syawal. Satu benda yang kami ni waktu Afifi kecil lagi lah, bila benda-benda keluar kat TV, dalam drama tu, dalam movie tu, kata-kata yang tak elok keluar, kami si Rohaya akan first tutup telinga si Afifi dan Rizal akan menyahut dengan berkata cancel, delete. Now mungkin bunyi bunyi macam pelik lah. The thing is, perkataan yang keluar daripada mulut kita akan menjadi program minda orang. Okay, so bila kita suarakan benda itu, perkataan yang tak elok yang masuk dalam kepala tu pun cancel, delete juga. Bolehlah guna perkataan padam ke apa ke kan. Anak faham setiap lah. kali keluar je kat benda tu kat TV kita pun sebut padam. So the next time that word keluar je kat mana-mana, dalam kepala dia padam. Itu agak skill hipnosis lah sikit. Ataupun boleh guna macam teknik, cakap dekat anak ni, kalau perkataan tu keluar sekali, kita orang akan bunyi. Macamnya contohnya macam bunyi quack ke, miau-miau ke. So dia tahu lah benda tu tak boleh sebut. Macam tu cakap. So every time adik cakap dia ada je benda tu, kita orang semua akan quack-quack. Contoh. So bila contohnya Umar tu dalam marah tu,
So okay Umar, kita nak marah. Dia pun kuak. You know, it becomes a total Peringatan lah, reminder pada dia sebenarnya. Ia masih membenarkan dia untuk marah dan melontarkan emosi dia. Tetapi dalam satu keadaan yang pada akhirnya semua orang gelak gila. You know? Kerana yang keluar daripada mulut dia kuat. Ya. Itu antara benda yang kita buat lah, Syawal. Ya. Yes, tuan-tuan pemain lain nak respon kepada Syawal. Ada lagi ke atau nak buka soalan baru ke macam mana? Ada lagi? Kak T nak tambah. Okey Kak T. Ya Kak T, silakan Kak T. Okey, Kak T nak respon pada Syawal dengan Puan Adila sekaligus lah. Ui, belasah dulu. Dia diam je, tiba-tiba keluar belasah dulu. Kalau kita sendiri tak boleh nak settle, sebagai parents, kalau kita sendiri tak boleh nak settle, kita dapatkan hikmat third party. Kak T lah third party tu. Bukan Kak T mengofferkan diri pengalaman. No. Saya tahu nombor telefon Kak T kepada mereka yang nak. No. Penat sebenarnya. Saya tahu rumah Kak T. Penat sebenarnya menjadi third party ini. Okey, sebab Kak T mengajar tuition pada anak-anak orang Jadi bila kita mengajar tuition, parents ni lebih rapat dengan guru tuition dia. Apa-apa masalah ada parents Kak T alhamdulillah memang mereka rapat dengan Kak T dan selalu bercerita tentang anak, masalah anak gini-gini. Pernah beberapa orang budak yang masalah dekat sekolah tak nak. Budak ni budak pandai sepatutnya masuk kelas A tapi sebab kenakalan dia masuk kelas D. Sebab parents di kelas A ni tak nak budak nakal ni mempengaruhi anak dia orang. Sampai macam tu sekali. Ya, dia duduk kelas D tak sepatutnya kelas A. Hantar pergi tuition seminggu je. Merata-rata. Jadi last dia hantar dekat Kak T, dia tak cerita apa-apa sebab dia kata dia takut benda tu berlaku. Tapi alhamdulillah dengan Kak T okey, budak tu dah sebulan baru mak dia cerita. Cikgu you tahu tak dengan you je dia boleh lama. Sebulan. Okey, sekarang saya cerita. Ya, apa yang Kak T buat? So Kak T cakap, okey, sekarang ni macam ni. Anak you habis contoh anak you habis kelas pukul 6. You ambil 6.30. Tak apa, bagi dekat saya. Tahulah saya. Okey. So untuk mencari third party ini ialah orang yang dia percaya, budak ni. Yang dia percaya, yang dia boleh rapat dan dia percaya tu bukan apa tahu. Dia percaya yang aku boleh cerita semuanya dekat dia dan benda ni tak sampai kat mak. Itu peranan third party. Kita bercakap dengan dia, so Kak T bercakap dengan dia setiap minggu, setengah jam dan anak-anak ni senang je sebenarnya. Kita switch mak bapak je. Kak T switch mak bapak je dekat dia. Okey, macam mana tu? Kak T cakap dengan dia, ini third party punya kerja third party punya kerja. Mak dia kadang-kadang mak dia tak buat pun, Kak T je menggoreng lebih. Kak T cakap dengan dia, mak ayah awak ni sayang sangat dekat awak. Awak tahu tak malam-malam awak tidur tu mak ayah ni nangis bila memikirkan awak gini. Kita create the story menunjukkan mak ayah ni memang sayang dia sangat-sangat tapi don't know how to show. Tak tahu macam mana nak tunjuk. Kita bagi dia, tanamkan kasih sayang mak bapak dia tu ke dalam diri anak ni. Kemudian kita minta dia berubah, bukan berubah 100% on the spot, tidak. Okey. Mak kata, saya dapat tahu awak selalu cakap jerit-jerit. Okey. Boleh tak lepas ni saya tak nak dengar dah mak menangis-nangis sebab awak cakap jerit-jerit. Ubah yang ini dulu. Lepas tu kita ubah, lepas tu jumpa lagi sekali kita cakap pula, ubah yang ini pula. Boleh tak? Ubah yang itu pula. Lama-lama alhamdulillah, bukan seorang dua. Kebanyakan yang jadi macam ni memang parents tu hantar kepada Kak T untuk diubah. Alhamdulillah dapat budak ni memang berubah dan parents tu memang dia kata anak ni berubah. Dan bila dia berubah, Kak T minta janji. Kak T buat macam ni. Okey, janji tak nak jerit-jerit lagi dengan parents. Ya, janji pinky. Ya. So dia sambut. Okey, janji ini Kak T buat dengan anak Kak T yang sekarang ni dah umurnya 25 tahun yang sulung. Sama. Lelaki.
Buat Anak macam nombor 2 pun lelaki, anak nombor 3 pun lelaki, yang 25 ya. tahun macam ni, yang 23 tahun pun macam ni, yang 16 pun macam ni. Okay. Contoh adik anak umur 23 tahun kan. Adik gini janji Janji tak nak buat lagi Janji jangan kahwin sebelum 26 tahun ya. Kak Ti trik macam tu. Sebab benda ni Kak Ti tak nak dia janji macam ni. Bila dia macam tu dia ada satu connection. Ya. Dia ada satu macam connection. Dia seal. Ya. Kak Ti masih melayan anak yang 25 tahun pun janji bang janji pergi belajar kat sana elok-elok tau. Dekat airport pun buat macam ni. Hantar dia balik Mesir pun abang janji belajar elok-elok tau. Boleh cakap balik abang degree ya, jangan sertifikat kahwin ya. Abang belajar elok-elok tau. Yo Mi, janji. Dia dekat airport pun alamak mak aku ni. Layan aje lah. Kan? So ini antara benda yang Kak Ti buat dengan anak-anak murid Kak Ti pun Kak Ti buat. Yang terbaru budak ini tak nak masuk ke sekolah, ke satu sekolah agama. Sekolah tu sekolah baik. Sebab apa tahu? Sebab mak dia dekat situ. Nak sekolah dekat sekolah bapaknya, bapak dia kata tak payahlah, pergilah sekolah mak kan. So anak ni tak nak ke sekolah situ sebab ada mak, dia nak pilih ke sekolah lain sebab ada kawan-kawan. Okay. Kemudian bapak dia Kak Ti minta tolong Kak Ti. Kak Ti tak pernah jumpa budak ni. Dia tuition online dengan Kak Ti, tak pernah jumpa. Tapi kami bonding alhamdulillah bagus. So Kak Ti bercakap, Kak Ti minta izin dekat mak ayah dia, kalau percayakan Kak Ti untuk bercakap dengan anak awak, bagi Kak Ti bercakap. So Kak Ti bercakap lah, call, buat video call dengan dia, cerita. Habis cerita terus Kak Ti kata, janji dia dekat jauh. Janji tahu awak keluar je dari bilik. Janji tahu dengan cikgu. Awak keluar je dari bilik, terus cakap dengan mak awak nak pergi sekolah tu. Okey. Dia terus keluar, lepas tu terus mak ayah dia, Kak Ti terima kasih, confirm dia pilih sekolah yang kami nak. Thank you Kak Ti. Terima kasih banyak-banyak. Saya nak buat lah Kak Ti. Ya, Adila. Saya nak buat pasal actually Kak Ti cakap ni, dulu masa anak perempuan saya kecil-kecil, kita selalu buat pinky promise. Yeah. Sekarang dah siap lupa. So thank you for reminding me. I'm gonna try this. Terima kasih. I'm gonna try this. Pinky promise. Yeah. Kak Ti, you remind me of my late mom, arwah mak dulu. Adik-beradik dia semua hantar anak-anak yang nakal tu ke rumah kerana itulah dia jadi third party lah. My late mother tu jadi third party. Yeah, the role of the third party. Yeah. Syawal pilih third party, jangan ambil Kero, jangan ambil Hakim, ambil orang yang lebih bertanggungjawab. Dan kita semua tahu rumah Kak Ti. Yes, thank you. Terima kasih banyak-banyak Kak Ti. Alright, tuan-tuan puan-puan, kita sudah pada pukul 10 suku lebih, 10.16 dah ya. Masa memang mencemburui kita ya, sangat-sangat. Maybe last question kot. Yeah, maybe we can just cover one last question. Ya, tuan-tuan puan-puan, sekiranya ada satu permasalahan yang anda nak kemukakan di sini, ini peluang terakhir. One last question. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hafizah. Boleh saya tahu macam mana pengurusan gadget anak ni lah, mungkin ada jadual ke macam mana pengurusan gadget. Okey, baik. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Satu, Puan boleh adakan agreement dengan anak tadi tu. Sebab kita faham dia punya temptation lah, macam saya bagi tahu tadi awal-awal tadi, bila dia tengok tengah-tengah buat online class, tiba-tiba tertarik nak buka YouTube dan main game dan sebagainya. Jadi bercakap dengan dia, capai satu agreement bahawa okey macam ni, ibu faham benda tu menarik perhatian you, at the same time benda tu tak patut berlaku sebab you dalam kelas you kena fokus. Jadi okey, kita agree bagi certain time untuk you main. Maksudnya kita still bagi dia peluang untuk main tu, tapi masa terpulang pada puan. Saya suggest
jangan lama sangat lah, mungkin 30 to 45 minit saja. Tu maksimum satu slot. Okay, kalau tak mau buat waktu persekolahan, boleh buat tunggu weekend. Then you main. So dalam tempoh you main tu siapa pun tak kacau. Tapi dalam masa yang sama 45 minit means 45 minit lah. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Bila sampai 45 minit saja, you kena ambil balik gadget tu. Itu maksudnya kena firm lah. Lepas tu salah satu cara untuk nak senang ambil gadget tu adalah sebelum sampai 45 minutes tu, Puan dah bagi tahu siap dah kat dia. Okey, abang ada lagi 15 minit. Lepas tu dah sampai lagi lepas 5 minit dah, abang ada lagi 10 minit. Okey, abang ada lagi 1 minit je tau ni. Lepas 1 minit ibu nak ambil balik. Bagi staggered tu Puan. Dia bagi kita bagi tahu dia apa yang dia boleh expect bila time yang nak sampai waktu yang kena habis dia pulangkan gadget kita tu. menyediakan minda dia untuk sampai ke deadline 45 minit tu, kita menyediakan minda dia. Ini kita kadang-kadang ni kita macam ambil tu terkejut, terus ambil. So dia tak nak lah, dia akan resist lah sebab dia masih, orang kata apa, bila gadget ni kan, bila dah mula bermain tu, dia akan terus hook tau, dia akan apa yang berlaku di sekeliling memang dia tak akan sedar dah. Jadi kita nak sedarkan dia, kena bagi tahu time tu, lagi 5 minit, lagi 10 minit dan sebagainya. Lepas tu gadget ni pula kalau sampai tahap anak-anak yang serius yang memang kalau tak bagi saja memang mengamuk. Dan kes yang memang sampai bergaduh-gaduh ataupun sampai dia tantrum dan sebagainya. Ni kira kes-kes yang serius. Untuk kes-kes yang serius ni, ayah cadangkan you have to do something. Maksudnya kalau nak take away all the gadgets tu dan simpan. Jangan tunjuk, jangan adakan benda tu depan dia. Kita mak bapak jangan guna langsung depan dia. Contoh, 2 minggu. 2 minggu tu 14 days tu memang betul-betul. Jangan tunjuk. Kalau nak kena guna dalam toilet, guna dalam toilet lah telefon tu. Ini untuk kes yang serius lah ya. Untuk kes yang memang tak boleh nampak langsung. Kalau nampak aja dia jadi macam naik hantu. Dia nak juga benda tu. So ini cara dia memang kena take away. Dia mengamuk ke, dia macam mana apa pun, jangan layan. Perasaan itu kes yang serius lah. Lepas tu lagi satu, kalau puan nak awaykan gadget, macam tadi ada pendapat ibu bapa lain, carikan satu alternatif hobi yang lain. Contohnya melukis ke, mewarna ke, atau benda yang dia nak belajar. Yang dia nak belajar sangat-sangat, Lego ke, atau menjahit ke, memasak ke apa. Adakan satu aktiviti yang lain. Minta dia pilih aktiviti yang lain. Lepas tu lagi satu, bagi tahu kata gadget. Macam keluarga kami, anak-anak saya ni, gadget memang daripada awal kita orang dah cakap. Gadget ni adalah hak mutlak ibu dengan ayah. Kalau ibu dengan ayah bagi, guna. It's a bonus. But ibu dengan ayah tak bagi, you jangan minta. It's not yours, it's ours. So bila awal-awal kita orang dah letakkan that border, dia tak beranilah, kira dia tahu dah benda tu memang mak ayah punya. So memang kalau dia tak bagi, tak bagilah. Kalau dia bagi tu bonus lah, kira macam tu. So you kena letak boundary tu awal-awal. And then satu lagi, mak ayah. Mak ayah kena committed, minta tolong disiplin. Kalau you tak nak anak you 24 jam dengan gadget, you pun janganlah 24 jam dengan gadget. Kadang-kadang mak ayah ni pun satu hal juga, kan? So dia on the phone saja kan 24 jam. Jadi bila anak tengok to them, dia kata oh benda tu menarik, benda tu interesting. Kalau mak ayah boleh buat, aku pun boleh buat juga. So itu yang menyebabkan dia interested, dia curious tahu apa benda yang best sangat tu. Then once dia dah dapat benda tu, dia dah explore, dia kata oh benda ni memang best, memang dia hook lah. So mak ayah nak kena ada disiplin tu. Maksudnya kalau tak bagi, memang tak bagi dan jangan buat depan dia. So itu. And then macam apa lagi yang nak tambah ke? Saya kalau ada benda yang saya nak tambah dalam kita pengurusan anak-anak dengan gadget ni, perlu kita letak satu masa untuk detox. Kita detox, make a detox. Maksudnya no gadget time. Jom tengok TV sama-sama ke, jom baca buku sama-sama ke, without gadget, everybody. Sejam-sejam lah, sejam sehari ke, there must be that detox time. Kita tidak mau sampai ke peringkat anak tu dah addicted tu baru nak detox. Itu sangat-sangat susah. Yang bila Rohaya kata 2 minggu straight tu, that is tough. So sebelum sampai ke tahap itu, kita ni nak kena rajin buat those detox punya times tu. Find an alternative, jogging sama-sama, jangan bawa handphone contohnya. There must be that detox tu. Mesti dimulakan. Ada siapa-siapa lagi nak tambah untuk Puan Hafizah?
nak bagi idea boleh? Boleh. Silakan. Okey. Ayah dah cerita pasal banyak tadi pasal maksudnya anak tak ada phone kan, dia guna phone kita. Okay, so dekat chat aku ada bagi tahu dia punya boundary dia pinjam. Saya setiap kali anak minta, saya akan suruh dia sebut. Kalau dia kata, "Mi nak phone jap." Nak phone Sat? Sekali lagi, minta sekali lagi. Umi nak pinjam phone Sat? Pinjam tu. Saya suruh dia sebut supaya dia tahu. Ni Umi punya. Kalau Umi tak bagi, no means no. Ni yang ayah ajak saya lah. Okay. Dan second, bila waktu saya bagi anak-anak phone, waktu seawal darjah 4 daripada ada phone salah satu, cerita dia masa tu saya divorce and then saya nak bagi dia pada bonding lah dengan the father. So saya tahu saya tak mau melalui phone saya, dia pun tak selesa. So saya bagi phone salah satu kat anak-anak supaya dia boleh contact anak direct lah. Jadi pada masa tu cara saya bagi adalah ni saya bagi idea lah kalau terpaksa bagi phone dekat anak kan, salah satu kan. Baik, saya bagi tahu, saya tak bagi tahu kata ni phone Umi bagi tak. Itu trap dia, perangkap dia. Saya bagi tahu ini phone Umi bagi pinjam. Kalau rosak kena ganti, kalau Umi minta kena bagi balik, kalau nak letak password kena bagi tahu Umi. Okay, and then saya letak masa dia. Okay, dan saya tak bagi dia berguna mobile data, saya ambil wireless home wireless punya internet connection. And then bila saya tutup switch, semua orang tak boleh guna. So maksudnya kita masih lagi in control lah. Okay, itu dia. Terima kasih. Okay, thank you Dina. Okay, ada lagi ke tuan-puan yang nak? Saja nak share sikit boleh? Boleh Syawal. So far alhamdulillah syukur nikmat Allah untuk isu gadget saya Allah memudahkanlah. Amin takdirlah. Okay, so apa saya buat? Apa saya buat adalah saya percaya pada saya memegang kepada anak-anak. Dia tak berapa dengar cakap mak ayah, tapi dia akan ikut apa mak ayah dia buat. Okay. So saya pegang juga anak-anak ni kenapa mereka ni banyak waktu dengan diorang suka dengan gadget sebab salah satunya adalah dia tak nampak aktiviti lain tu menarik. Jadi dia nampak gadget tu yang lebih menarik. Jadi apa yang saya buat adalah dalam satu hari tu saya usahakan untuk aktiviti-aktiviti contoh jogging and then tadabbur, lepas tu baca buku sama-sama and then so kita penuhkan aktiviti itu sehingga dia tak ada waktu untuk nak check handphone macam tu. Jadi cadangan saya adalah mungkin Puan Hafizah boleh susun jadual, mungkin waktu lepas subuh apa, contoh jogging contoh lepas subuh jogging, balik rumah okey sarapan. Minta Hafizah. Online belajar online. Online lah. Okey. Good. Saya dekat mana tadi? Syawal tentang memerlukan masa dia. Okey. So cadangan saya Puan Hafizah boleh susunkan jadual harian tu kan, supaya dia tak ada waktu untuk nak fikiran dia untuk nak ke gadget. Contoh lepas subuh okey ajak pergi jogging ke kan, dalam setengah jam ke 1 jam contoh. Lepas tu balik tu sarapan apa semua, okay, lepas tu kelas online, lepas kelas online pula bagi buku cerita untuk duduk sama-sama. Ambillah masa 2 minit pun. Yang penting kita yang nak penuhkan. Dan kita dengan mak ayah dengan mak ayah nak kena ada sama lah. So far alhamdulillah alhamdulillah untuk isu gadget ni alhamdulillah dapat diatasi lah, alhamdulillah. Itu apa yang saya buat, itu cadangan je lah. Terima kasih banyak-banyak Syawal. Puan Hafizah, banyak pandangannya? Membantu? Boleh Puan Hafizah? Alhamdulillah membantu. Jadual tu dah start buat lah, tapi terima kasih untuk tambahan-tambahan apa info-info lain tu. Terima kasih banyak. Sama. Terima kasih banyak-banyak. Alright, tuan-tuan dan puan, kita dah sampai pukul 10.27 ya, masa mencemburii kita. Any closing notes from you, Raya? Okay. Ayah nak share dengan tuan-puan semua satu buku ni yang ayah beli online dekat Afifi.
buku ni nama dia Staying Safe Online. Okay, tuan-puan boleh cari buku ni bagi anak-anak baca. Okay, this is a very good book sebab dengan adanya buku ni, Afifi belajar bila dia dekat online apa benda yang safe, apa benda yang tak safe. Apa benda yang boleh buat, apa benda yang tak boleh buat. Jadi buku ni daripada Osborne Publishing, carilah dekat Kinokuniya mungkin ada. Sebab dia daripada UK. But it's worthwhile lah to beli. Dalam dia pun dibuat simple lah, visual kan. So it's a very good book sebab anak-anak kita tak boleh nak halang kan daripada serve website ke apa kan. Jadi at least kalau ada buku-buku yang macam ni boleh membantu dia lah faham what's going on the website. What is safe, what is not, strangers and what not. So salah satu benda ni lah. Kalau kita bagi information, yes. At the same time kalau kita boleh cari sumber-sumber yang macam ni, sumber maklumat untuk dia guna persediaan dia sebelum dia masuk website, it will be helpful. Untuk nak ke benda-benda yang macam tadilah, mungkin belajar kata yang tak elok atau kita mula chatting dengan strangers dan sebagainya. So insyaAllah boleh ada maklumat untuk bantu dia. Okay, lepas tu lagi satu, untuk forum Parent Help Parent ni, so far kita buat berdasarkan topik. Okay, so sekarang Ayah nak tanya kepada tuan-puan yang ada di sini, apakah tuan-puan rasa setakat sekarang ni Parent Help Parent ni membantu memenuhi objektif dia untuk tuan-puan? Adakah elok ya adakan topik tu atau kita open saja? Ni saya nak minta pendapat saja sebab saya nak tengok inilah feedback daripada tuan-puan macam mana. Adakah lebih suka dalam bentuk topik yang kita bagi setiap minggu atau open saja every week so that any question you boleh tanya any question. Okay, so boleh tulis dekat chat box tu, nanti saya akan check. Topik atau open? Topik atau open. Type kat situ, cara kata topik maksudnya anda nak dalam kita buka Parent Help Parent ni, dia selalu berdasarkan kepada satu tema, okay? Atau nak open tu maksudnya bila datang ke forum ni tanyalah apa soalan pun. Kita bagi solution gitu. Okey, kebanyakan semua kata nak ni. Okey, thank you so much. Okey, baik. Okey, tadi Hakim respon kata buku ni boleh dapat kat Shopee. So sila cari di Shopee. Saya dah bagi link dah. Dah bagi link saya bagi link Shopee ada, link Amazon ada. Terima kasih Hakim, terima kasih Hakim. Hakim, terima kasih Hakim. Okey, Hakim, terima kasih. Ya Mak. Aku pukul ke Tegang. Ayah Rizal. Ya saya. Okey, pendapat Kak T, buat macam mana yang berlaku pada hari ini. Kita ada topik tapi kita open to macam tadi Syawal, tiba-tiba dia keluar dia kata tak ada kaitan dengan gadget jadi kita buat macam dua slot jugalah. Open untuk berapa minit. Macam itulah untuk minit-minit terakhir. Okey, baik. Cadangan diambil, terima kasih. Kami dalam masa yang sama kami tak nak short sendiri, kami nak tahu adakah forum macam ni membantu tuan-tuan perempuan? Saya pasti saya yakin tuan-tuan perempuan belajar. Ya, tak banyak sikit. Tapi adakah ia membantu? Ya. So visually kami nak tengok siapa yang buka kamera ni, tunjuk saya thumbs up kalau ia membantu. Alhamdulillah. Visually lah ya, daripada beberapa orang yang buka kamera ni, yes, visually ia membantu. Okay. Alright. Alhamdulillah. Yeah, we need to know. We need to know. Okay, sebab ayah tanya tu adalah sebab based on last 2 experience kita ada forum macam ni, kita based on topik. Rasanya topik kali ni adalah yang paling orang kata aktif lah. Maksudnya parents bertanya. Kalau dia ada tu forum tu, kita orang kena tunggu jugalah untuk parents come up with issue. So kita orang tak nak benda tu berlaku because it will take time. Sekarang bila kita dah masuk into discussion tu, tengok 1.5 jam memang tak rasa berlalu. So kita nak bila masuk tu terus ada isu, masuk tu terus ada apa-apa perkongsian ke, so kita tak ada masa idle tu lah kiranya. So dalam seminggu ni tuan-tuan perempuan lebih peka kepada isu-isu di rumah tu, bila ada isu catat, aku nak tanya Ahad nanti. Okay? Kalau tak ada isu, buat isu. Ya, pergi buat isu supaya bila masuk ke dalam forum ni bukan kami berdua je bercakap. Okey, baik, faham. Kebanyakannya kata 98% lah cakap untuk stay dengan topik. Okey, bila stay dengan topik,
ayah mohon sangatlah bila kita masuk tu kita terus bercakap lah kiranya tak ada tunggu-tunggu ke apa ke terus. And then please sebabkan dia berdasarkan topik, jadi tuan-puan sila message kita orang personally ke atau PM kat Facebook ke, bagi tahu topik yang tuan-puan nak kita orang bincang. Macam topik ni kita ambil sebab gadget ni memang famous topik lah. So tuan-puan sendiri rasanya topik macam mana yang gadget nak ni? Okay Rizal, saya. topik gadget ni. Topik gadget ni sebenarnya is a very important topic. It's a very critical topic. Sebenarnya and that's why we came up with it today. So in the following weeks, Kaita suggest some topics. Kalau parents yang dah ada isu, please just tell us the topic lah apa dia, then kita akan buka ni. You can directly just tahu. give the questions siap-siap dah. And then berdasarkan question tu kami create the topic. Okay, lepas tu itu satu ya, come up with topik. Satu lagi ialah kita juga faham kata dalam masa 1.5 jam ni bukan semua orang kita orang boleh cater. So jika tuan-puan masih ada isu yang tak terjawab lagi, boleh hantar soalan tersebut direct pada saya ataupun pada Rizal. Nanti saya akan buat satu video asing untuk tackle benda tu daripada pandangan saya sendiri, apa yang nak kena buat step by step. Itu daripada saya. Okay, so just send personal kepada saya yang tu. Ya, kepada mereka yang tak tahu nombor Rohaya ni. Okay. That's Rohaya punya number. Yeah. Contact directly atau kepada mereka on Facebook, contact us directly melalui Facebook dan talk, you know. Yeah, just talk. So that when the next Sunday kita boleh address so many issues as fast as we can, daripada nak memancing tuan-tuan perempuan untuk memberikan isu kan. So homework masing-masing. Rizal. Yes, sorry Kak Ita. Rizal, I think can you just give me few seconds? Sure. Okay, tentang gadget tadi, my worry is about anak itu sendiri. Sekiranya ada di antara anak kita yang belum terdedah lagi, so jangan mulakanlah, because it affects the brain, affects the eyes, affects the cataract tu, dan juga it affects dia boleh menyebabkan obesity, dia boleh menyebabkan segala kerangsangan badan itu. Do you remember you see some children yang mata juling, yang jalan tak dapat balance themselves due to too much on the gadget, because the blue screen effect kepada semua. So I'm not trying to scare us, but then please take charge of this, because sekiranya anak kita belum lagi terjebak, don't start it. Thank you. Because they absorb the mind. Jadi kalau kita tidak mencegahnya, kita kena sebelum dia start benda tu, kena cepat-cepat kita jangan mulakan. Benda tu memang memberi kesan yang sangat-sangat buruk. Maybe you can remind your children efek pada semua ni. Tunjuk gambar-gambar anak yang juling, anak yang terlampau, dia akan menyebabkan efek daripada motor kasar, motor halus. Betul, dan dia akan mengganggu concentration, dan dia menyebabkan anak tu juga mungkin biadab. It's all about having a balance. Kalau main game dan dia have to finish the game, siapa yang dia taat? Game tu ke mak panggil? Betul. Well, it's all. Terima kasih Kak Ita. Thank you Kak Ita. It's all about having a balance. Kita perlukan the gadget. You need it. Yeah. Bila sampai masa Bila lah. sampai masanya. Sometimes kita sebagai adults we salah guna. Salah guna maksudnya kita nak have a quiet time dekat kafe bercakap suami isteri, anak tu kita bagi handphone supaya anak tu occupy. Itu kita salah guna. To me that's a salah guna lah. So usually that salah guna is also because of the parents. So it's about having that balance. Ada masa memang perlu. Keperluan tu ada sebab kita guna gadget tu, guna. Dalam masa yang sama, as Kak Ita has pointed out, too much of it, and especially bila mak bapak yang initiate that too much tu, then it becomes a bad thing. So thank you very much tuan-tuan puan for being with us hari ini. Terima kasih Sipo.
terima kasih meraihkan majlis ilmu kita tiap-tiap hari malam Ahad macam ni. Kita jumpa hari Ahad nanti dan linknya seperti biasa day before tu saya akan canang-canangkan. So check Take Charge Parents Same punya time ke? Facebook page. Sorry? Same time. Same time. Every Sunday same time 9 PM. Nana, Okay, insyaAllah. you don't work on Sundays, Nana. You can come on. Nana. You make sure you're having your breakfast right now. You're gonna have your breakfast with us, yeah. So we have, thank you for Adila in Jakarta. Thank you, Nana, from London. Yeah. Thank you. Thank you for the rest of it. Terima kasih. Okay, terima kasih semua orang. Pagi tadi saya ada engage dengan Kak T untuk TV kat SK Malaysia. Saya ada kongsikan pasal buku. Macam nak semai minat dan maintain minat membaca tu. So tuan-puan boleh check dekat Facebook page Take Charge FB. Sila tonton sebab buku adalah satu alternatif yang paling baik untuk gadget. So boleh tengok balik video tersebut. Okay. Say hello to everyone. Hi there. Hi. Hi. Hello. Hello. Hi. We'll be seeing more of you. Nak tidur dah. Besok sekolah. Sorry, we pinjam your mama, okay? Kak T, tolong letak link YouTube Kak ASK. Dekat chat box so Dekat people chat can box tu. maybe pergi ke? Alright, InsyaAllah. tuan Okay. tu tangguh lagi. Terima kasih. Thank you so much. Assalamualaikum. Terima kasih Kak Dina. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih Hakim. Hakim, terima kasih Hakim. Assalamualaikum. Hakim, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Sifu. Okay, bye Syawal. Bye, no. Thank you so much. Yeah. Dah macam kita walk time. Thanks. Take care. Bye Syawal. Syawal, bye Syawal. Anik ada ni hang. Anik. Loh, tak perasan. Ani ada. Wah, Anik macam baru pergi, macam baru balik nikah baju ni. Pakai songkok pakai. Serius tak perasan Anik? Serius dengan songkok dengan baju Melayu. Hang nampak kurus sikit. Sikit lah. Astagfirullahalazim. Tingkat 7 Sifu, tingkat 7. Ekon. Okay, bye Karina. Karina, bye. Thank you. Terima kasih. Okay. Bye Mat. Bye Mat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Okay. Terima kasih Bye Mat. Syawal. Dua pintu semua. Bye bye Raya. Sifu Ustaz. Ya, okay. Mat, okay. Tentang gadget. Mat masuk lambat. Assalamualaikum. Thank you Kak T. Sekejap Mat, kita Mat. Okay, orang keluar. Okay, boleh. Okay, bye Kak T. Alright, Mat, soalan. Okay. Mat masuk lambat sikit hari ni. Mat ada beberapa perkara tadi. Okay, settle. Pasal gadget. Mat ada seorang anak saudara yang betul-betul kalau dia nak phone, dia akan selalu cakap macam ni. Lepas tu, Tika nak phone, nak pinjam phone orang. Phone orang tu phone Mat lah. Okay. Nak pinjam phone orang. So, bila Mat bagi, dia akan mula hanyut dengan phone tu. Then, bila Mat tengok kita masuk first program, Mat masuk first program Take Charge Parent dengan Kak Ayah dekat Petani. Saya sangat teruja bila Sifu minta phone Omar. Omar, time. So Omar datang pergi bagi. Benda tu memang gempok gila tau. Memang rasa macam wah macam tu tau. So apa yang Mat buat, dia tak pandai lagi tengok jam. First Mat akan cakap, tunjuk, ajak dia pasal jam lah. Jarum ni pick up mana, okay kadang-kadang tak okay. Then Mat mula rasa macam okay, so gadget tu lebih menarik daripada aku sebagai penjaga dia, waris dia. So apa yang Mat buat adalah Mat harus menjadi lebih menarik daripada phone tu. Okay. Serius. Mat selalu buat macam tu. Bila dia minta, Mat akan bagi, dia akan tengok lagu Do You Wanna Build a Snowman? Okay, lagu cerita tu. Okay. Dan bila cukup time, Mat akan pancing dia dengan dua benda, aiskrim dan coklat. Tapi Mat tak beli pun. Itu baik-baik aiskrim tu, bila you janji sesuatu tapi tak beri,
secara etikanya tak kena. Ya. Janji palsu. Handi yang kesian. Nanti dia ada beli, ni tak boleh percaya. Okay, so ni Mat, saya cadangkan Mat. Bila bagi satu pilihan Mat nak bagi kan. So bila bagi tu Mat akan kata okey, boleh 5 minit. Boleh 10 minit, boleh setengah jam. Boleh bersyarat lah. Dia kena agree to that. Ya. Nah, kalau lah dia seorang anak yang masih belum faham tentang masa, so katakan mak tengah makan keropok lah pada waktu tu, habis saja pak cik makan keropok ni, minta balik. Contohnya, habis aja minum air dalam gelas ni, kena bagi balik. So bagi dia benda lain untuk dia mengukur masa tu. Objek ke, so, bunyi ke. Dah buat benda yang sama lah, you know. Ni dah keropok ketiga yang terakhir, ni keropok yang kedua yang terakhir, ni keropok yang dah last ni. Ambil balik. Itu satu yang saya cadangkan untuk Mak buat. Ya, Ryan nak tahu. Yang tu lah, okey. Apa yang adakan masa tu lah, adakan masa. Lepas tu kalau ambil lah, kalau dia bergolek pun dia golek lah. Baby lah kat situ. Dalam masa yang sama, jangan dia buat panggil you bagi tu, memang dia akan dalam masa yang sama, Mat tak nak lah. Dia nampak je muka Mat, aku tahu gadget. Aku boleh dapat gadget daripada Mamat ni. Ya, kerana for whatever reason Mat memang kalah dengan dia, you know. So ada masa hati yang tisu. Mat, hati tisu roti canai tu. Ya. Hati capati. So Mat nak pada masa-masanya kata no. Ya, Mat mesti nak kena kuat, Mat mesti pegang pada apa yang Kak Ayah selalu cakap, no means no. Ya. So it's not yes all the time. So ada boundary lah. Kita kena create sikit boundary tu. Sebab kalau tidak kalau tidak nanti macam dia itulah macam Rizal cakap kan, bila tengok you dia tahu dia akan dapat gadget. Lepas tu dia tahu kalau dia buat perangai sikit tak apa, mesti mengalah punya lah Pak Cik Mat ni. So tak mau macam tu, sebab nanti bila dia act up lah, dia tunjuk behavior yang mengamuk ke tantrum ke apa bila tak dapat gadget tu, itu sebenarnya dia testing kita punya limit tau. Kita punya limit. So dia tengok, okay kalau dia mengamuk macam tu kita bagi tak? Dan bila kita give in, kita bagi, dia tahu dah, oh sebenarnya limit pakcik ni macam ni je. Kalau masa dia buat perangai dia akan bagi. So tu yang kata no means no tu. So you kena ada that. Dan bila Mat kata no, maka Mat kena ada gantilah. Okay. Ganti benda lain. No. Kita hari ni nak baca buku. No, hari ni kita nak tengok TV je. No, kita hari ni kita nak makan dengan selesa, dengan tenang sahaja. So no ni, tetapi apa penggantinya, ya? Dan buat that activity itu. Ya, jangan kita no, lantaklah kau tak boleh. You being irresponsible kat situ. Ya. Nah, again, so bila tak boleh, bila kita tak bagi, means ada satu aktiviti lain yang boleh menggantikan gadget itu. Aktiviti gadget itu. Ya, yang macam contohnya dia selalu waktu kita Mat pergi tempat makan dia minta gadget. So hari tu Mat kata no, hari ni no gadget at all. Kita nak makan, nak seronok makan, nak sembang tentang sekolah. Apa yang berlaku kat sekolah contohnya. You know? So that's the activity lah sebenarnya. Ya, kerana selama ni pergi ke tempat makan yang sama, gadget. Ya, ini tak. Kita nak makan, kita nak enjoy the food, talk about food and talk about apa yang berlaku di sekeliling. Contohnya, kira berapa kereta putih yang lalu kat luar ke. Contohnya, you must come with something else. Ya, mesti cari pengganti. Ya, boleh? Okey. Okey, faham. Nak dekat mana? Oh. ada dia di bawah. Ada. Oh, begak lah. Okey, cukup clear. Anik, aku tak nampak kau cantik pun ni. Tak perasan dia spek dia. Ada, dia duduk menyorok tau. Dia duduk page number 2. Sifu dia duduk page number 2 tadi. Dia dengan mus. Macam apa penyanyi 50-an tu nama apa? Tombok tinggi amat tu. Mak Jaiz. Macam Mak Jaiz. Bukan Mak Jaiz. Elvis.
Depa Office dua orang Malaya. tadi ada si Fu. Depa duduk page number 2. Dua orang dia dengan Mus. Yelah. Aku tengok recording nanti. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Bye, Bye, Hakim. Thank you. Bye. Assalamualaikum. Thank you, Hakim.